hari ni Perdana Menteri turun orang tak peduli. Ya. Macam bukan Perdana Menteri je. Bagi saya simple je. Kalau Muhyiddin ni nak ramai orang selfie dengan dia, bawa ni kaji turun sama. Confirm ramai nak ambil gambar. Apa masalah? Bawa sekali. Okay, banyak bertanya pasal Mahathir nak masuk PN itu sekarang itu. Jadi sebenarnya tu jangan risau pasal Mahathir nak masuk PN. Tak, maksudnya bila Mahathir nak masuk PN, biarkan. betul lah. Maka betul lah apa yang kita cakap sebelum ni. Sebelum ni orang tak percaya. Mahathir dengan Muhyiddin sebenarnya tak bergaduh. Ini perancangan Mahathir. The main culprit, orang yang sebenarnya di belakang boneka bernama Muhyiddin ni ialah Mahathir. Betul tak? Jadi biarlah dia kembali menyatu. Bila dia kembali menyatu, baru rakyat Malaysia menyatu menentang mereka. Adakah bermulanya Muhyiddin menjadi Perdana Menteri sehingga hari ini tu mungkin Mahathir ada menyumbang idea untuk mengawal kalau ikutkan Azmin Ali, walaupun aku tak berapa percaya dengan kenyataan yang Azmin Ali cakap, kalau mengikut Azmin Ali, memang Mahathir lah yang merancang untuk dibuat Perikatan Nasional. So apa dah? Itu sebab UMNO tak pernah nak masuk perangkap dia. UMNO sokong kamu jadi Perdana Menteri, tapi kami tak masuk dalam parti kamu. Okey, baik tu. Sekiranya Mahathir jadi masuk dalam PN tu, adakah Mahathir akan tinggalkan DAP macam mana tu? Mana? DAP dia ikut sekali tak? Oh, itu saya tak pasti lah. Okay. Saya rasa dalam keadaan keterdesakan Muhyiddin ini, dia akan kutip sikit. Sekarang Mahathir ni ada lebih kurang dalam 6 orang ahli parlimen kan. Kalau dia dapat Mahathir, dia mungkin boleh dapat warisan. Dapat lagi 8. So calculation orang yang nak mengekalkan kuasa ni, dia sanggup buat apa saja asalkan akhirnya dia boleh kekal berkuasa. So kita tengok dan lihat sejauh mana mainan mereka ni. Okey, soalan lain. Soalan lain. Perlukah Datuk Najib mendapatkan bantuan daripada luar negara dalam kesnya untuk mendapat keadilan yang betul tu? Kita nak bawa bagaimana? ICJ. Rumah hati ke apa? Kalau kita nak bawa perkara ni ke peringkat antarabangsa, kita boleh pergi berjumpa dengan ahli-ahli parlimen negara luar untuk mereka ni memberi tekanan. Kalau mereka memberi tekanan, meminta supaya keadilan diberikan dalam proses kehakiman, tekanan dalam memastikan demokrasi dipulihkan dalam negara ni dengan membenarkan parlimen dibuka. Okey, yang ini saya boleh terima lah. Tapi kalau nak bawa masuk orang asing untuk menentukan masa depan negara ni, saya tak setuju. Itu pandangan saya lah. Okey. Okey, Datuk, secara peribadi dari Datuk lah, adakah Datuk Najib akan menang kes rayuan SRC dan terlepas daripada notis keberangkapan? LSDM kes dengan SRC kes, mungkin Datuk Najib boleh lepas daripada pandangan peribadi itu? Sekiranya kita boleh tumbangkan kerajaan Muhyiddin ini dalam tempoh kurang daripada 6 bulan, banyak benda yang kita boleh selamatkan. Tapi kalau lambat bertindak, nasi jadi bubur lah. Actually tadi kalau kita tak menyokong mereka ketika
kebelanjawan. Dah selamat lah kita. So kita pun kena buat muhasabah diri kita juga lah. Banyak keputusan-keputusan yang kita buat menampakkan kita ni slow decision maker. Kita bila ada sakit tu baru sampai kat kaki, kat tumit ataupun dekat ibu jari. Potong dulu ibu jari tu sebelum ada masalah lebih melarat. Bila kita ragu-ragu, bila kita nak bertindak tak bertindak, nak tindak tak bertindak, bila kita terlalu mendengar banyak cakap orang keliling kita, maka bila lambat kita bertindak, daripada kena potong satu ibu jari, kita boleh main bola lagi. Kita kena potong dekat bawah lutut. Lagi teruk. Kau pakai kaki palsu pun kau tak boleh main bola balik. Betul tak? Benda-benda macam ni yang sepatutnya dipikirkan. Dalam kereta tak tutup. Okey, ada lagi? Okey, Dok. Salam Datuk dia kata. Okay. Hanya MP UMNO sahaja yang dapat jatuhkan kerajaan PN dan selamatkan ekonomi negara dengan menarik sokongan kepada PN. Kenapa sampai sekarang Datuk Zahid tidak arahkan MP UMNO tarik diri? Jadi persoalan pada rakyat adalah Zahid akan arahkan MP tarik diri bila hanya diri beliau akan didakwa. Itu macam mana? Ataupun diri beliau dah didakwa. Cuma saya punya firasat saya lah. Saya rasa mungkin beliau merasakan kalau dia tarik diri sekarang, jumlah yang akan ikut tarik diri itu tak ramai. Dan itu akan menampakkan beliau tidak mendapat sokongan daripada parti sendiri. Sebenarnya hakikat dan realiti dia hari ini, dia kena tahu bahawa dalam UMNO memang terlalu banyak musang berbulu ayam. Rakyat bukan nak tengok berapa jumlah yang sanggup ikut dia. Rakyat nak tengok dia berani mengambil keputusan. Rakyat nak presiden yang tegas. So dia patut ambil keputusan. Dan selepas dia ambil keputusan tu, kalau kata hanya 8 orang je patuh, yang lain ni pecat habis. Jadikan mereka ni ahli parlimen bersatu. Pilihan raya akan datang, kita letak orang baru di tempat-tempat mereka. Dan kalau hari ni dah keadaan ahli parlimen MP UMNO sendiri tak mau bersama dengan kita, masih lagi setia pada Muhyiddin, maka dia boleh proceed buat kerja, menjalinkan kerjasama dengan parti lain. Tapi beritahu pada ahli, now we do not have any choice. Daripada 43 ahli parlimen kita, satu dah meninggal, tinggal 42. 8 orang dia yang bersedia untuk bersama kita. So untuk kita bertanding, mungkin kita boleh bersendirian. Tapi sementara waktu ni, untuk menjatuhkan kerajaan yang zalim ni, sebelum kita ni bungkus terus, lebih baiklah kita kerjasama dengan siapa juga yang nak menentang Muhyiddin. Go ahead. Kalau explain betul pada ahli-ahli di PK Kaumi, kan, orang nak bunuh kita, takkan kita nak biarkan orang bunuh kita, kan? Memang aku dulu sebelum ni tak bersetuju kalau dia nak kerjasama dengan PKR. Tapi kalau itu je jalan yang tinggal sekarang ni, daripada kita ni mati di tangan bersatu, kalau ada orang PKR nak tolong kita, sanggup angkat kita jadi Perdana Menteri, apa dah? Kan? Yang penting UMNO tu. Yang penting we get a better what I call this, better situation compared being in bersatu. Pertama sekali, pastikan mereka ni tidak menganiaya parti kita lagi. Kedua, pastikan mereka ni tak nak menyumbat, mereka willing untuk buang semua kes yang melibatkan orang politik. Reset balik, kan? Yang ketiga, pengagihan mestilah secara saksama, kan? Yang kursi besar dapat lebih, yang kursi kurang dapat kurang,
Benda macam ini semua kalau mereka setuju, then Ya. Seperti yang malam DN sebelum ni tu. time pilihan raya baru kita bincang balik. Ya. Untung kalau kita nak kerjasama dengan dia orang. Kalau last kali kita bertanding sama banyak macam bersatu nak bagi kita. So bagi sampai pilihan raya je lah. Pilihan raya kita jalan sendiri. Ya. Tapi sementara waktu sebelum ramai yang mati ni, sebelum presiden-presiden pun boleh habis. Betul. Kan? Tapi apa perlu Datuk Zahid takut kepada MP berbanding dengan perwakilan itu? Perwakilan Saya tak fikir Datuk Zahid takut dengan MP. Saya rasa ada benda yang dia fikir semasa-masanya. Ini bukan satu keputusan yang kecil, ini satu keputusan yang besar. Kan? Dan kita pun tak tahu apa urutan yang dia lalui. Kalau tengok confident dia sebelum Perhimpunan Agong UMNO, maknanya dia sudah berfikir panjang sebelum dia bawa usul tu ke Perhimpunan Agong UMNO. Betul tak? Tetapi selepas Perhimpunan Agong UMNO, keadaan berubah. Macam dululah sebelum pemilihan, dia macam singa. Itu sebab kita bawa dia, sebab kita nak pemimpin yang berani. Kan? Lepas dia kena dakwa, dia slow down. Dan orang bertanya, kenapa dia dalam mood tunggu dan lihat? So benda ni ada sesuatu yang dia fikir. Kita tak tahu, kan? Cuma kita harap, yalah, kita doa je lah semoga dia diberi kekuatan untuk berani bertindak. Kita tak boleh biarkan Persatu ni lagi lama, lagi teruk kita kena ganyang. Itu penting.